Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami. Innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, iaitulah pada hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya, kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat Tirmizi. Muslimin dan muslimat, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahawa Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan bagi mereka yang menyertai ataupun bagi mereka yang melakukan ibadah korban. Dan sebenarnya dalam hadis dan juga dalam Quran sendiri menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan bagi ibadah korban itu. Di antaranya, Nabi menyebutkan tentang kelebihan orang yang melakukan korban itu, esok haiwan korban akan menjadi saksi bagi dia. Antaranya lagi menyebutkan bahawa bulu ataupun rambut binatang korban itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita tahu bahawasanya ibadah ini sudah tentu ada kebaikannya, baik di dunia ataupun di hari akhirat kelak. Cuma persoalannya di sini bagaimana untuk kita melakukan ibadah yang memerlukan kepada duit ini. Kita nak melakukan ibadah korban, kita nak berkorban itu memerlukan uang, memerlukan duit mungkin besar bagi sebahagian orang. 750 untuk satu bahagian lembu umpamanya, atau 900 untuk satu ekor kambing umpamanya. Jadi bagi mereka yang tidak mampu, bagaimana nak mendapat pahala daripada ibadah korban? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tambahan pula kita hari ini berada dalam suasana pandemik yang mengganas, yang mengganggu kelancaran kewangan kita, yang kita tidak tahu apakah ia akan tamat pada tahun ini, dan kita harapkan moga-moga dia akan tamat dengan segera, insya-Allah, amin. Jadi dalam keadaan suasana yang kita tersepit, kewangan kita terjajas, hutang kita semakin banyak, peluang pekerjaan semakin tipis, ekonomi yang tidak stabil. Jadi bagaimana kita nak melakukan ibadah dalam keadaan seperti ini? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertamanya kita kena faham bahawa bila sebut ibadah, dia ada satu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ia datang perintah itu daripada Allah, sudah pasti ada kebaikan bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Kan? Bila Allah perintahkan solat, yakinlah bahawa dalam solat itu ada kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bila Allah perintahkan kita untuk berpuasa, yakinlah kita bahawa daripada ibadah itu ada kebaikan dunia dan akhirat untuk kita. Begitu juga bila ada perintah daripada Allah, fasalli li rabbika wanhar,
Ya, bila Allah perintahkan kita untuk berkorban, yakni kita melakukan ibadah korban, pasti ada kebaikan dia. Maka dalam kesulitan dan kesusahan kita, seperti suasana pandemik hari ini, maka jangan kita menjadikan sebagai alasan untuk kita meninggalkan ibadah kita. Kerana ibadah ataupun yang disebut sebagai sedekah, kerana korban juga adalah salah satu daripada cabang sedekah. Kita melakukan ibadah korban dan dagingnya kita sedekahkan kepada mereka-mereka yang layak. Jadi apakah pahala sedekah itu kita peroleh daripada ibadah korban saja? Jawapannya tidak. Maka sebab itu apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan sekalian, kalau kita tak mampu, mungkin sebab tekanan kita, kewangan kita sangat-sangat lemah, kan? Duit kita memang tak ada betul dah. Macam mana nak korban ni? Duit tak ada ni, nak keluar 750 tu bahagian macam mana nak keluar ni? Tuan-puan, kita boleh sertai ataupun kita boleh beribadah korban kita di luar negara. Mungkin ada yang 300.5 satu bahagian lembu, kan, contoh di negara luar, saya tak pasti di Kemuja ke di mana, ada harga yang lebih rendah. Tapi sana kita memang tak mampu pun, kalau ada satu bahagian 120 pun kita tak mampu, duit kita tak ada, maka apakah kita tak ada peluang untuk dapat pahala daripada sedekah itu? Tuan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih banyak peluang. Kalaupun kita tak boleh ambil bahagian dalam ibadah korban, kita boleh ambil bahagian dalam ibadah sedekah. Kita tak mampu nak sedekah 100, kita boleh sedekah RM50. Kita tak boleh sedekah RM50 masjid-masjid yang dekat dengan rumah kita, kan? Perlukan dana sumbangan daripada kita untuk meneruskan, mungkin ada penganjuran kelas agama dalam bentuk online, kan, umpamanya. Kita bantu, kita support, kita sokong, kita berilah sekadar mana yang kita mampu. Mungkin RM50 bulan ni kita boleh bantu pihak masjid. Ataupun siapa orang susah, mungkin jiran sebelah menyebelah rumah kita ada yang perlukan makanan. Berapa yang kita mampu nak infak, kita mampu infak, RM20 kita berikan. Jadi maknanya, dalam keadaan susah kita hari ini, jangan kita menjadikan alasan untuk kita tak nak melakukan ibadah langsung. Jangan kita menjadikan suasana pandemik hari ini untuk kita meninggalkan ibadah sedekah secara total. Kalaupun seandainya kita tak mampu, nak korban pun tak mampu, nak sedekah pun tak mampu. Jadi bahkan kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang menerima sumbangan orang ramai di musim PKP ini. Maka apakah kita tak ada jalan yang lain untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih ada, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kan? Kalaupun kita tak mampu nak keluarkan duit, hatta RM10 pun kita tak mampu, paling-paling tidak kita korbankan di musim korban ini masa kita untuk kita angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut tentang sedekah doa, ataupun kita korbankan masa kita sekitar 10 minit kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki, Allah lapangkan rezeki kepada teman-teman kita yang susah hari ini diuji, dibuang kerja, perniagaan yang agak lemah di musim PKP. Doa kepada Allah, angkat tangan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala bantu urusan perniagaan dia. Doa juga kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lembutkan hati orang yang kaya supaya boleh kongsikan rezeki yang dia dapat berlipat kali ganda dalam musim PKP ini dengan orang-orang yang susah. Jadi kalau seandainya sampai doa pun kita tak boleh nak buat, nak sedekah duit kita tak mampu, nak korban kita tak mampu, nak sedekah ataupun nak korbankan tenaga mungkin kita tak boleh sebab PKP, nak jaga kita punya SOP tak boleh nak dekat-dekat. Jadi paling tidak selepas setiap daripada solat kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan. Bila doa, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketabahan kepada teman-teman kita yang beriman, teman-teman kita yang beragama seperti agama kita, agama Islam. Allah kuatkan iman mereka, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan semangat untuk mereka teruskan kehidupan mereka dengan baik dan bersangka baik kepada Allah. Kerana kita bimbang kalaulah tidak ada kekuatan seperti itu, berlakulah seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jadi paling tidak, apakah
korban yang kita boleh buat di musim korban, di bulan Zulhijjah ini, kita berdoa banyak-banyak kepada Allah. Dan dalam bulan Zulhijjah ini juga antara bulan yang sangat-sangat banyak kelebihan daripada amalan kita, khususnya berdoa. Kita doa kepada Allah banyak-banyak, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khasnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman mereka untuk berhadapan dengan ujian yang sangat dahsyat pada hari ini. Maka sekali lagi saya ingatkan diri saya dan juga tuan-puan sekalian, maka dalam suasana yang susah dan pandemik yang sudah lebih daripada setahun ini, kita sama-samalah lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Moga-moga dengan kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak COVID-19 daripada negara kita secepatnya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu dulu untuk sedikit perkongsian dan peringatan untuk saya dan juga tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.